Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, hari ini kita sambung ulang kaji pelajaran kita perkara ibadat. Kita masuk kepada pelajaran yang kelima bertajuk solat. Sod, so, lam alif, talat. Solat. Dalam seharian kita akan solat 5 kali, iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Sebagai umat Islam kita wajib solat fardu. Seterusnya kita masuk kepada pengertian solat. Tengok kat bawah tu beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu. Maksudnya dalam solat ni kita akan ada buat beberapa pergerakan. Contohnya awak angkat takbiratul ihram, angkat tangan, rukuk, sujud. Dan dalam solat juga kita akan membaca bacaan yang khusus. Tak seperti macam kita tengah berborak. Okey. Seterusnya kita masuk kepada hukum solat. Hu, kaf, waw, mim, kum, hukum, sod, so, lam, alif, talat, solat, hukum solat. Kita tengok kat bawah tu hukumnya wajib. Waw, alif, wa, jim, bajib, wajib kepada setiap mukallaf, lelaki dan perempuan. Jadinya kita semua wajib solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Mukallaf ni maksudnya yang merdeka, yang berakal. Seterusnya kita masuk kepada waktu solat. Waqaf, waq, tawautu, waktu, sod, so, lam, alif, talat, solat. Ada berapa waktu solat dalam satu hari? Jawapannya ada 5. Yang pertama, subuh. Yang kedua, zuhur. Yang ketiga, asar. Yang keempat, maghrib. Dan akhir sekali adalah isyak. Seterusnya kita masuk kepada rukun solat. Rukun solat ni maksudnya perkara yang wajib kita buat dalam solat. Kalau kita tak buat, solat kita tak sah. Bila solat kita tak sah, kita kena solat semula. Jadi kena ingat, rukun solat ada 13. Awak kena pastikan semasa awak solat, awak buat semua ketiga-13 rukun solat. Okey, yang pertama adalah niat. Kita tengok kat situ, yang pertama adalah lafaz niat solat subuh. Okey, ikut ustazah. Usalli fardhas subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Yang kedua adalah lafaz niat solat zuhur. Usalli fardhaz zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah lafaz niat solat asar. Usalli fardal asri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Yang keempat, solat fardu maghrib. Usalli
fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima adalah lafaz niat solat Isya. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu Isya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Rukun solat yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Maksudnya kalau macam kita sihat walafiat, jadi kita kena solat berdiri. Tapi bagi contoh orang yang sakit, dia tidak boleh berdiri, jadi dibenarkan duduk. Kalau macam awak boleh berlari, main lompat-lompat, tiba-tiba nak solat duduk, boleh ke? Tak boleh. Sebab apa? Sebab awak mampu, sihat, jadi kena berdiri. Yang ketiga adalah melafazkan takbiratul ihram. Semasa awak angkat takbir tu kan, Allahu Akbar. Dalam solat kena pastikan kita angkat takbiratul ihram. Rukun solat yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Semua dah hafal surah Al-Fatihah kan? Jadi wajib baca sebab dia termasuk dalam rukun solat. Seterusnya, rukun solat yang kelima adalah rukuk dengan tamak nina. Maksudnya, awak rukuk. Bila awak dah rukuk dengan tamak nina. Tamak nina ni maksudnya awak kena berhenti seketika. Awak tak boleh rukuk, lepas tu awak baca bacaan ketika rukuk, lepas tu terus bangun. Tak. Selepas habis 3 kali, Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Okay, awak kena berhenti sekejap. Barulah Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Seterusnya, yang keenam adalah i'tidal dengan tamak ninah. Sama. Selepas Sami Allahu liman hamidah, awak kena berhenti seketika. Yang ketujuh adalah sujud dengan tamak ninah. Yang ke-8, duduk antara 2 sujud dengan tamak ninah. Pastikan selepas awak habis baca bacaan duduk antara 2 sujud, berhenti sekejap, baru sambung sujud semula. Rukun solat yang ke-9 adalah duduk tahiyat akhir. Awak kena pastikan kedudukan awak adalah betul. Seterusnya yang ke-10 adalah membaca tahiyat akhir. Dah hafal ke belum? Dan yang ke-11 adalah membaca selawat dalam tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir tu dah ada selawat ke atas Nabi. Rukun solat yang ke-12 adalah memberi salam yang pertama. Memberi salam yang pertama hendaklah ke arah kanan. Selepas tu, memberi salam yang kedua adalah ke arah kiri. Rukun solat yang terakhir, yang ke-13 adalah tertib. Maksud tertib tu adalah mesti ikut turutan. Nombor 1 niat. Awak kena baca niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Sampailah yang ke-13. Awak tak boleh campur-campur. Awak nak solat je, awak sujud dulu. Lepas sujud, awak rukuk. Lepas rukuk, awak tahiyat akhir. Lepas tahiyat akhir, baru takbiratul ihram. Tak boleh. Macam kita makan. Bila kita makan, kita kena basuh tangan dulu. Lepas basuh tangan, baca doa makan. Lepas baca doa makan, barulah makan. Kita tak boleh makan, baca doa makan, basuh tangan. Tak boleh. Kena ikut turutan. Okey, dekat sini dah tulis, setiap rukun solat wajib dilaksanakan dengan tertib, iaitu mengikut turutan. Hal ini terkecuali untuk rukun yang dilakukan serentak seperti takbiratul ihram bersama niat, berdiri tegak bersama membaca Fatihah dan duduk tahiyat akhir semasa membaca
tahiyat akhir dan selawat. Yang penting kena ikut turutan. Awak masa kecil-kecil pun kena jadi baby dulu. Lepas jadi baby, merangkak. Lepas merangkak, belajar tatih. Belajar tatih, baru berjalan. Baru berjalan, barulah berlari. Tak adanya awak lahir-lahir, berlari dulu. Lepas berlari, merangkak. Lepas merangkak, jadi baby. Tak boleh. Mesti ikut tertib. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.